Nama saya Alhamid Nazam. Saya ada sedikit pengalaman dulu kerja dekat bank lah. Memang dulu saya dalam bahagian treasury. Cuma most of the time saya dengan forex, saya trade untuk bank sajalah. So tapi tak banyak, sedikit saya juga tahu trade tentang bond, tentang saham apa sebenarnya, juga komoditi. Okey tuan-tuan, saya mulakan dengan bagaimana saya boleh berjumpa tentang quantum metal. Nanti saya terangkan kenapa saya tertarik tentang emas. Memang saya tertarik, dan kenapa quantum metal, okay? Dan kenapa emas. Okey, masa saya berjumpa tentang ni, saya memang mengikuti perkembangan emas, industri emas, terutamanya isteri saya, Puan Nora, yang dia membuat jual beli emas. Cuma saya tak berapa involve, saya fokus pada produk yang lain. Cuma satu hari saya dapat call untuk daripada Tuan Firdaus untuk berjumpa. So tak apalah, saya pun pergi. Masa tu dalam apa nama ni, tengah PKP lagi. Okay, 12 suku malam, kedai pun dah tutup. Tak apa, saya jumpa. Saya memang tengok daripada jauh, saya duduk pun kursi daripada jauh saja. So saya anggap presentation tu lebih kepada untuk isteri saya, sebab dia memang involve dengan emas. Saya tolong-tolong tengoklah ni platform apa yang nak diceritakan kan. So tetapi bila Puan Aida sebagai presenter malam tu present, dan saya nampak dekat skrin tu dia tunjuk bank, dia tunjuk angkasa, dia tunjuk Bursa Suk Asila. Dan secara pelan-pelan saya tarik meja kursi saya makin dekat. Kan saya tanya, mana datang ni? Okey. Dan dari situ saya tarik, dan saya tanya tentang pricing, saya tanya tentang business model tu sendiri. Okey, sebab dah muak tuan-tuan, kat luar tu macam-macam platform ada, especially saya selalu ceritalah produk-produk yang orang kata apa, ini buah dadu 3 kali buka aja. Jadi saya tak naklah terjebak dengan benda-benda yang tak betul. Okey, cubalah dengan pengalaman, memang pernah terkena pun dulu. Okey, bila dah cerita, saya pun tertarik. Sampai ke satu tahap saya cakap dengan Tuan Firdaus, saya nak jom kita pergi HQ, kita jumpa dengan founder. Saya tanya beberapa sensitive question untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan. Okey, bukan semua dia nak jawab. Sebab yang datang mungkin daripada kompetitor kan. Jadi tetapi dari beberapa soalan tu kita boleh tahulah berapa genuine dan macam mana dia menjaga, sebab dia tak akan reveal segala-galanya, sebab itu melibatkan trade secret kepada pihak syarikat. Okey tuan-tuan, jadi apa yang saya nak share malam ni, okey, ada beberapa perkara. Okay, saya bermula dengan soalan dululah. Okey, tentang soalan. Kita memang nak buat duit. Katakan kita ada satu investment, okey, katakan kita ada 4 juta. Okey, ni contoh. Okey, kita pun memilih, kita pilih ada beberapa industri. Katakan 1 juta kita letak ke industri cryptocurrency, aset cryptocurrency. 1 juta kita letak di saham. 1 juta kita letak di hartanah. Dan 1 juta kita letak pada emas. Okey, tuan-tuan, macam ni. Kita cerita tentang cryptocurrency dulu. Okey. Pengalaman saya tentang cryptocurrency kan, 5% yang dalam beribu-ribu cryptocurrency yang ada, 5% consider genuine project. Dan apa yang berlaku, memang cryptocurrency boleh naik setinggi yang mungkin. Okay, tetapi jangan lupa, dia boleh jatuh juga ke bawah. Okay, nanti saya ceritakan kenapa, macam mana nak pilih. Kan, semuanya betul. You nak letak duit dekat cryptocurrency pun betul, ke saham pun betul, hartanah betul, emas betul. Okay, katakan kita letak 1 juta di saham. Okey, dia pun ada risiko juga. Okay? Kena ada ilmu saham. Counter mana nak pilih, yang mana secure kan. Pernah dengar saham delisted daripada bursa. Dia boleh terkeluar daripada bursa, tuan-tuan. Okey, jadi dia boleh naik dan risiko ke bawah pun besar. Okey, kita cerita tentang hartanah. So kena adalah ilmu hartanah. Okay, di mana kita nak beli, berbaloi ke tak berbaloi, area tu bagus atau tidak kan. Tapi yang paling penting, di keempat-empat industri ni kita nak buat duit, bukan setakat nak simpan aset saja.
Okay. So hartanah ni pula kalau kita ada pun sebenarnya bukan senang nak jual tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang. Okay. Tapi kalau kita ada holding power, boleh simpan lama, peganglah. Okay. Dan kita katakan kita ada industri keempat, iaitu emas. Ada gangguan. Okay, satu lagi emas. Emas ni pula kalau kita pilih, kan, kita tahu persoalannya. Soalan yang paling penting dalam keempat-empat ni, ini adalah rule Thumb's rule number 1 daripada hedge fund. Apa pun hedge fund buat, dia punya concern bukanlah profit. Apa dia punya concern adalah capital tu sendiri. Adakah capital itu selamat? Modal tu selamat atau tidak? Kan? Kalau modal tu selamat, platform tu selamat, sah dia, baru dia fokus pada profit. Okay, maksudnya security of fund. Okay. Dan baru dia pergi soalan nombor 2, downside risk. Risiko dia macam mana? Kalau kita tengok cryptocurrency, dia boleh melambung naik. Saya pernah ada satu currency, kan, yang nilai lebih kurang 800, sekarang nilai dia hanya RM8. Ni kejatuhan lebih 95% tuan-tuan. Bayangkan kalau ia ada modal banyak, kan, modal 100 tinggal RM5. Begitu juga saham. Dia punya downside risk tu berapa jauh dia boleh pergi ke bawah. Sama juga dengan hartanah. Kan? Dan sama, beza keempat-empat ni, downside risk untuk emas adalah yang paling rendah. Okey, itu satu. Nombor 2, okey, emas ni pula, cryptocurrency, saham, hartanah adalah dunia baru. Emas ni pula, insya-Allah, you can never go wrong with gold. Kenapa? Sebab ia menjangkaui, dia tidak ada sempadan bahasa, dia tidak ada sempadan bangsa, dia tidak ada sempadan negara, malahan dia tidak ada sempadan zaman. Daripada zaman Firaun, dinasti Ming hingga sekarang, malahan akan datang emas tetap menjadi pilihan. Maka bagi saya lah, antara keempat-keempat ni semuanya betul, tetapi you can never go wrong with gold. Kita tahu Jadi atas dasar itulah kenapa saya fokus kepada emas, dan lebih-lebih lagi bila saya tahu apa yang quantum metal boleh offer. Okey, ingat tuan-tuan security of fund dan downside risk. Okey. Okay, tuan-tuan. Jom kita, yang penting ni kita kenali emas dulu. Okey. Ini sesi buka minda. Okay, definisi emas senang tuan-tuan. Tahun 1999, kalau kita ada 1 juta ringgit, kita boleh dapat 25 kilogram emas. Tahun 21, dengan modal 1 juta ringgit, kita hanya boleh dapat 3.7 kilogram emas. Okay. Tahun 1999, 25 kilogram emas bernilai 1 juta. Tapi tahun 2021, 25 kilogram emas bernilai 6.7 juta. Soalan, adakah emas naik harga? Okey, tuan-tuan kena jawab dengan diri sendiri ya. Dua-dua jawapan pun betul. Ya pun betul, tidak pun betul. Okey. Okey. Macam ni tuan-tuan. Memang secara orang kata public, fahaman awam, memang emas naik harga. Tetapi definisi sebenar, emas tak naik harga tuan-tuan. Mata wang yang susut, nilai. Okey? Sebenarnya mata wang yang susut nilai. Dalam dunia kertas, duit kertas, okey, bila ianya diwujudkan, setiap tahun akan ada satu faktor. Dia, duit ni ada pencuri dia tuan. Nama pencuri dia tu inflasi. Okey? Nama pencuri tu inflasi. Panggillah FBI ke, CIA ke,
apa ke, ejen terbaik Mossad ke, inflasi ni tidak boleh ditangkap. Kan? Dan kalau kita pegang duit kertas, kita tanpa kita sedari, duit kita tahun demi tahun dicuri tanpa kita sedar dan kita tidak boleh kontrol. Okay, clear dah Itu sebablah emas ni dikenali sebagai kalis inflasi. Contoh, saya pernah buat satu video dulu. Kalau kita mempunyai 1 dinar emas, 1 dinar ni 4.25 gram. Ikut kebanyakan ulama lah. Dan satu dinar bersamaan dengan 1 ekor kambing. Okay? So, 1 ekor kambing ni dari zaman dulu memang 1 dinar bersama 1 ekor kambing. Malahan pada hari ini 1 dinar ataupun emas yang bernilai 4.25 gram, kan, hari ini lebih kurang harga lebih kurang 800-900 ringgit lah. Okay. So, maknanya kata dengan 1 dinar tu, itulah harga kambing sekarang. Betul? You pergilah daripada, kalau masa tahun, tak salah saya tahun 1999, 1 dinar berharga RM250, tuan-tuan. Jadi, pada tahun itu, siapa yang nak buat akikah, tahun 1999, di Malaysia memang you boleh dapat kambing berharga RM250. Tetapi hari ini, dengan RM250, you ada ringgit, you tak boleh dapat kambing 1 ekor kambing. Kan? Tetapi kalau you ada 1 dinar, you boleh dapat 1 ekor kambing. Maksud saya, sebab tahun demi tahun, kan, duit tu ada susut nilai. Kesan daripada inflasi. Okay. Nombor 2, definisi emas adalah menjaga kekayaan ataupun wealth protection. Okay, sebab tu dalam emas, orang simpan emas. Okay, orang beli emas. Bagi saya dua-dua pun betul. You nak beli emas pun betul. Tapi saya lebih suka atas nama definisi tukar duit jadi emas. Bukan beli tuan. Beli pun betul. Tukar lagi saya seronok. Kita ada duit, kan? Tukarkan jadi emas. Jadi bila saya faham tentang definisi emas ni, bila saya diperkenalkan dengan quantum metal tu, saya jadi sangat-sangat tertarik. Sebab mengikut definisi tu pun saya boleh jaga protection. Nanti saya beritahu kenapa. Okay? Tapi yang paling penting, kan, bukan saya nak jaga, selain daripada saya jaga kekayaan yang ada ataupun duit tu tidak susut nilai dengan cara menukar kertas kepada emas, kan? Yang lebih penting, apa saya nak buat adalah untuk mencipta kekayaan dengan emas. Bila saya diperkenalkan dengan quantum metal, kan, saya sangat terkejut. Terus terang saya katakan, saya jarang betul-betul fokus dekat emas. Orang kata kali ni dengan heart and soul lah. Sebab apa? Bila saya diperkenalkan dengan produk-produk yang ada di quantum metal. Okey, dia ada 3 produk. Produk pertama adalah gold storage account. Okay, yang mana saya boleh menjaga against inflation. Okey, dan sambil tu boleh untung lah. Okey, cuma walaupun lambat tapi boleh untung. Kan? Dan kalau saya berniaga, saya boleh pajak, kan? Okey, dan benda ni memang menjadi praktis di pasaran sekarang ni. Okey. Tetapi bila saya diperkenalkan dengan produk ketiga, gold leverage account, itu betul-betul menarik minat saya. Saya faham apa itu security of capital, berapa selamatnya capital saya dan risiko yang saya ambil kalau saya letak sebesar mana pun di sini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab untuk orang macam saya, Marhain macam saya lah, nak jadi kaya, kena ada facility. Clear? Bila saya memahami keseluruhan ekosistem melalui produk-produk yang ditawarkan, saya sangat-sangat berminat. Maka dari situlah saya berkongsi. Okey tuan. Okay, now.
Jom kita cerita pula pasaran emas yang ada sekarang ni, tentang ekosistem yang ada di pasaran sekarang. Okey, emas ni sebenarnya ada dua jenis emas. Emas pertama adalah emas yang untuk disimpan ataupun emas simpanan. Dan emas kedua pun kita nak simpan, tetapi itu berbentuk emas perhiasan. Okey tuan, di mana biasanya kita dapat emas? Daripada supplier ataupun daripada kedai-kedai emas. Okey, kesemua harga emas di pasaran, ini praktis yang ada di pasaran sekarang tuan-tuan. Okey, secara ringkas lah, secara big picture. Okey, semuanya akan berpandukan kepada harga emas dunia, ataupun biasanya orang refer pada LME ataupun London Metal Exchange ataupun London Spot Gold. Harga ni, yang saya tunjuk ni harga katakan 60.42 bagi setiap gram emas. Okey tuan-tuan, emas yang kita nak beli kat kedai ni, emas yang kita nak simpan, kalau boleh kita nak emas yang solid, okey, emas yang tulen. Yang ini kita panggil emas 99.9%, okey, ataupun emas 999 lah. Okey, ada banyak jenis, ada banyak brand yang ada di pasaran. Okey, ceritanya kita nak beli. Bila kita nak beli, kita kena tahu praktis market macam mana. Semua peniaga-peniaga berdasarkan LME, dia akan markup lebih kurang 15%. Katakan harga LME adalah RM100. Jadi, you kena beli pada harga RM115. Clear dah Okey. Katakan sekarang saya ada emas tuan-tuan. Saya memang dah ada emas, dulu saya dah beli. Okay. Dan bila saya beli tu pula, tengok pada berapa harga lah. Katakan saya nak jual, saya pergilah ke kedai emas. Biasanya, praktis pasaran, dia akan rendahkan atau markdown 15%. Okay. Kalau harga dunia 100, dia hanya beli RM85. Itu kalau saya beli pada harga 60, saya untung lah. Imagine hari ini you beli 115, lepas 24 jam, alamak, you perlukan tunai. You terpaksa nak jual. You patah balik kedai yang sama. Lebih buruk kalau you pergi kedai yang lain. Senang-senang you akan rugi minima 20%. Kalau nasib tak baik, lebih daripada 20% lah. Kalau nasib baik, spread tu you tanggung 15%. Okey? Orang nak untung 15% pun kadang-kadang kena ambil masa 1 tahun. Ini you satu hari you dah rugi 15%. Sebab spread. Okey tuan-tuan. Kita ada pilihan kedua, iaitu emas 91.6. Cincin ke, apa ke, kan, gelang ke, ini emas perhiasan. Emas perhiasan ni mahal sikit tuan-tuan. Sebab dia ada dua perkara. Satu, dia panggil workmanship, kan, untuk ubah pattern-pattern yang cantik, itu satu. Kalau brand tu, brand yang terkenal, kan, mungkin kita ada tahulah syarikat-syarikat emas yang popular, lagi popular brand tu, lagi mahal lah. Contoh, okey, berapa dia markup market practice? Ada sehingga 30, ada yang 40% tuan-tuan. Okey, ini harga per gram ya. Okey, kalau kita nak jual pula, dia akan markdown pun 30%. Sebenarnya yang mana lebih untung? Yang mana risiko lebih murah? Cuma untung 916 tu, saya selalu buat joke dengan kawan lah, kan. Untung tu pasal boleh tunjuk kat orang lah, kita ni gelang daripada siku, daripada lengan sampai ke siku ke betul pulang lah tuan-tuan. Jadi maksud saya, dengan emas 916, kalau you beli, you nak jual balik, kan, risiko you daripada spread saja lebih kurang 30%. Okey, bila saya tahu benda ni, jadi saya kuranglah memang, kecuali you jadi trader, you lah tukang beli, you lah tukang jual. Kalau you nak untung, ambil masa sikit. Okey, tuan-tuan. Kalaulah tuan diberi pilihan, ada tempat lebih murah, nak tak beli? Kalau saya memang nak lah. Okey, di Quantum Metal tuan-tuan, kita menggunakan praktis yang sama juga. Semuanya akan berpandukan harga LME ataupun London Spot Gold ataupun harga emas dunia. Okey, kalau yang di luar markup 15%, kita pun jual emas. Okey, sebagai orang tengah dia jual emas. Emas pula hanya satu jenis emas saja tuan-tuan. Jangan tanya cincin ke apa, tak ada.
Emas hanya emas 99.9%. Okey, emas ni pula emas brand apa? Dia hanya bila tuan beli kan, dia akan beri emas Perth Mint. Perth Mint ni sangat dikenali satu dunia, tuan-tuan. Okey, saya nak bagi satu contoh lah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar beberapa bank. Okey, contoh bank muamalat. Okey, dia pun ada jual emas fizikal. You boleh simpan gold saving account dengan bank muamalat. Okey, sebelum dia lancarkan emas tu, status dia pun bank. Okey, orang boleh letak juta, ratus juta pun dengan bank, tuan-tuan. Jadi bila dia nak lancar produk emas, dia nak jaga status dia atas nama financial institution. Dia mesti nak supply, memperkenalkan kepada customer dia emas yang berkualiti. Okey. Dan emas yang dipilih oleh bank muamalat adalah Perth Mint. Kenapa? Dia nak jaga biar barang yang disupply tu adalah barang yang sangat berkualiti lah. Jadi kalau klien-klien bank yang besar-besar, kalau dia bawa Perth Mint ni, mana dunia pun dia pergi, kalau dia nak jual, player tahu yang mana genuine, mana tak genuine, mana yang berprestis tinggi. Okey, tuan-tuan. Jadi kalau pergi ke London, bila kedai-kedai emas di sana nampak Perth Mint, kan, dia kemungkinan besar dia tidak akan cek ketulinan emas tu, sebab dia dah tahu berapa bernilainya Perth Mint. Okey. Tetapi kalau kita buat walaupun emas, tapi kalau dengan Perth Mint, kan, kalau dengan Perth Mint, bila kalau bukan Perth Mint lah, mungkin brand-brand lain yang dunia emas tak pernah dengar, jangankan cek, tuan, dia tanya brand pun dia tak cek. Jadi itulah berapa pentingnya bila saya tengok Quantum Metal beri emas Perth Mint. Oh, minat saya jadi jauh lebih tinggi. Okey. Okay, tuan-tuan. Kita tahu kita menuju dunia digital. Kalau boleh saya nak benda yang mudah lah. Kena pula zaman PKP ni, kan? Dan apa yang kita tawarkan ke pasaran, okey, kita boleh beli emas secara online saja. Dulu nak kena pergi kedai emas. Okey, nak cari parking lah apa semua. Sekarang kita boleh beli secara online saja. Yang penting ianya selamat. Okey. Dan untuk pemahaman kita, emas di Quantum Metal ni kita beli tak payah bawa balik. Kita beli, kita simpan dengan dia. Alright? Yang penting ianya selamat. Kebanyakan yang ada di sini dah tahulah. Kebanyakan dah tahu berapa selamatnya simpanan yang ada dekat Quantum Metal ni, simpanan emas kita. Okey, sebab tu nama dia Gold Storage Account. Kita beli, kita store dengan dia. Dia yang tolong simpankan. Yang penting bila kita nak ambil fizikal, benda tu wujud. Siapa yang mengesahkan, dia ada auditor dia. Okey, ISRA. ISRA 100% pemilikan bank negara. Okey, kan? Jadi bila saya nampak emas dalam emas Perth Mint, kan? Dan diberitahu pula kalau nak beli murah, dia hanya markup 7%. Kalau dekat luar harga 115, dekat sini 107 ringgit saja. Sebab dia hanya markup 7% saja. Okey, dan saya datang soalan kedua. Okey. Di luar, bila kita nak jual pula, dia mesti ada markdown. Betul? Di Perth Mint, praktis yang di Quantum Metal, apa Quantum Metal buat, bila you nak jual kat dia, dia tidak ada markdown. Saya dengar, saya dah terkejut. Berapa pun harga emas dunia, itulah harga dia beli. Bila saya faham tentang spread, ini lagi cepat untung. Okay. Tuan-tuan jawab sendiri, sebab saya pun tak dengar dekat mic. You nak yang lambat untung ke cepat untung? Jawab saya ada soal, you sendiri yang jawab sendiri. Tak payah keluar kat mic. Okey. Dan saya diperkenalkan lagi dengan satu produk, kan? Okey. Sebab saya nak jaga dari segi inflasi, saya nak jaga apa semua. Okey, satu lagi produk yang diperkenalkan oleh Quantum Metal iaitu Gold Leverage Account. Tuan-tuan, saya nak bagi satu soalan. Emas dunia harga 100. Ada beberapa tempat, kan, you boleh harga emas dia 115. Harga dunia 100 ni.
Dia jual 115, ada yang jual 130. Tapi dekat quantum metal dia jual RM107 je. Mana lebih murah lah daripada apa yang luar, di luar. Bila saya masuk ke dalam, saya sign up kan, dan saya jumpa satu produk lagi nama dia Gold Leverage Account, kita beli pun kita simpan dengan dia. Okey? Yang bagusnya dia hanya markup 3% tuan. Jadi kalau GSA harga 107, ini harga RM103. Lagi murah lah. Tuan-tuan jawablah kat diri sendiri. Lagi murah ke nak harga yang lagi mahal? Semestinya yang lagi murah lah. Yang itu menarik minat saya. Dan sekali lagi, kalaulah kita nak jual, sepatutnya dia akan markdown. Okey? Di quantum metal tak ada markdown. Bila kita nak jual, beli, kita tunggu emas naik. Bila nak jual, berapa pun harga emas dunia, itulah harga dia beli. Wah, saya tengok lagi cepat boleh untung kan. Jadi kalau kita ada pilihan 105 nak beli emas ni, ada yang 115, ada 130, ada 107. Sekarang ni RM103. Lagi murah. Betul? Itu sebablah tuan-tuan, GLA ni jadi satu kegilaan. Ya? Dia jadi satu produk yang ini saya boleh confirm. Belum ada lagi di pasaran RM103. Okey, secara ringkasnya tuan-tuan. Kalau dekat luar, saya beli emas 99.9, saya beli satu, saya dapat satu. Ataupun saya beli pada keberatan 1 gram, saya dapat 1 gram. Kalau saya beli emas 916 di luar, saya beli 1 gram pun saya dapat 1 gram. Berapa nilai 1 gram saya bayar sajalah. Mahal pun saya bayarlah. Tapi ada pilihan murah, saya belilah di quantum metal sebab harga murah. Saya beli satu dapat satu. Dan bila saya dapat tahu di quantum metal ada lagi murah. Betul? Dahlah paling murah. Beli satu, dapat 10. Macam. Dan jadi, maka datanglah persoalan macam mana dilakukan, bagaimana itu. Ini betul-betul menarik minat saya. Okay? First, saya faham, bagi saya lah. Kan? Saya faham bahawa benda ni, emas ni, downside risk dia sangat rendah. Okay? Chances emas ni memang nak naik. Okay? Jadi apa saya takut? Tapi kalau saya mungkin goyang sikit nak letak capital saya di kripto, mungkin goyang sikit di saham. Kena lebih-lebih lagi sekarang ni hartanah. Okay. Kalau saya beli tuan-tuan, kalau saya nak ambil untung, ada ke ready buyer tuan? Jadi selain daripada security of fund, selain daripada spread, kan? Selain daripada downside risk, kita cerita tentang liquidity. Berapa liquidnya emas ni? Pasaran emas ni sangat liquid. Kalau kebetulanlah tuan beli hari ini, apa-apa berlaku over the weekend, emas melambung. Kan? Hari Isnin tu sendiri, you boleh jual. Emas ni sangat liquid tuan. Sebab tu kalau siapa faham, bila saya nampak GLA, dahlah selamat, tak ada margin call apa semua, ada facility. Yang itu yang saya share dengan kawan-kawan. Yang penting adalah security of capital. Sama juga kalau kita berniaga tuan-tuan. Yang paling penting kan, capital tu kena ada. Macam mana nak berniaga kalau capital pun tak ada? Tuan-tuan Okey. Jadi apa yang berlaku di pasaran luar tu? Kan? Kita ada satu lagi orang yang bermain emas. Biasanya orang dah beli emas ni tuan-tuan, dia faham tentang emas, dia beli disimpan, ataupun tukar. Dan kebanyakan perangai orang yang ada emas ni, bila emas dia banyak, dia sayang nak jual. Okay, clear Dia sayang nak jual, maka dia carilah terutamanya orang-orang berniaga lah. Okay. Pajak dia akan pajakkan. Okay. Jom kita cek. Sistem pajak kat luar ni, you pajak, you nakkan tunai. Okay. So, you collateralizekan you punya emas pada kedai pajak tu, dia akan bagi wang. Okay, ada tengok ada 65%, macam quantum metal dia bagi 70%. Dekat pasaran pula, kalau kita pajak, dia akan charge upah simpan
ikut bulan. Ada yang 1% sebulan, ada yang 0.9%. Makna kata lebih kurang 11 ke 15% setahun upah simpan. Clear saya pernah dengar ada sampai 25% pun. Itu saya jarang jumpa lah. Itu betul-betul tak ada saya nak cakap lah. Okay, kan? Dah lah upah simpan, itulah market practice. Okay. Pembayaran pula ada yang very stringent, very strict. Setiap 3 bulan you kena serve. Ada yang 6 bulan. Okay. Kalau you tak bayar, apa berlaku? Emas tuan-tuan akan dilelong. Okay. Jadi, kalau kita nak buat pun transaksi ni, kita kena pergi ke kedai pajak apa semua. Itulah market practice yang ada sekarang. Di quantum metal pun ada pajak. Cuma you tak boleh bawa emas yang you dah ada dari you beli tempat lain, you nak pajak dengan dia. Bukan. Ianya mestilah emas yang dibeli, iaitu persmitnya, you beli dengan dia, emas tadi yang di store, disimpan di JSA, yang itu dipajakkan semula. Okey, berapa charges dia? 3.5% sahaja. Sekali lagi saya tertarik. This is way, hanya satu suku daripada market practice. Market practice ada yang 12%, ada yang dekat 15%, sini 3.5%. Dan dia tak paksa, boleh bayar setahun sekali. The best part, boleh buat secara online, saya tak payah pergi. Okey, ini summary tuan-tuan dengan baik-baik ini pengalaman saya bila saya present kepada ada certain high flyers in the market, kan, dia beritahu apa masalah pasaran emas di luar. Okey, kalau di ekosistem di luar, you beli spread dah lah tinggi. Bila you rasa sayang, you pergi balik kepada ekosistem di luar, kan, di pasaran luar, you pajak dekat tu. Okay. Saya nak share satu benda, dengan baik-baik. Jumlah pajakan di Malaysia 10 bilion ringgit setahun. 10 bilion ringgit setahun ni banyak tuan, sangat banyak. Tuan-tuan dah tahu apa jadi? Disebabkan harga faktor spread tu tadi dan faktor upah simpan yang tinggi, 60% tidak tertebus semula. Tuan-tuan pergi baik-baik 60% tidak tertebus semula. Bayangkan berapa banyak aset-aset, mungkin adik-beradik kita ke siapa-siapa yang berpindah tangan, yang dilelong. Saya tak boleh sebut yang benda lagi sensitif lah. Maka apa berlaku di luar? Saya nak share, saya sebenarnya tengah fikir nak share ke tak nak share perkataan ni. Tapi tak apalah. Dengan apa yang berlaku di situ, maka yang miskin makin miskin. Clear tak? Okay. What if bila saya diperkenalkan tentang quantum metal, terima kasih sekali lagi pada macam adik pada saya lah, Tuan Firdaus dengan Tuan Firdaus dengan Puan Emily, dan lebih-lebih lagi isteri saya lah sebab dia yang ingin emas kan. Bila saya faham benda ni kan, saya nak share founder punya vision. Kita nak take off dekat market, kita nak offer lebih baik apa yang ada di pasaran. Clear kan? Kita nak offer yang lebih baik ada pasaran. So, bila saya tahu pula, saya bukan saja nak jaga dari segi inflasi. Ia hanya menjadi saya orang yang bijak, manage duit saya. Tetapi saya nak kaya. Saya cakap terang, saya nak menjadi kaya. Okay? Bila kita ada facility, macam menjadi kaya, kan? Bila saya diperkenalkan tentang gold leverage account tu tuan-tuan, saya faham apa itu rule of thumb number 1, iaitu security of fund, dan dia menyediakan pembiayaan untuk sesiapa yang nak beli emas, kan? You ada Citris ke, Citos ke apa, you boleh beli, kan? Maknanya you kalau, sebab tu saya dengan sahabat-sahabat saya ada kawan saya yang lagi gila nak kaya tuan.
bila nampak dia ni secure, dia sudah buat kempen tuan-tuan kempen ni semua kempen betul. Okey, jadi saya serulah kawan-kawan yang kat luar tu, bukan setakat beli emas, tukarkan minda sedikit, improvekan minda, bukan setakat kita beli ni, kita tukar duit kertas tu tadi kan, yang sentiasa ada pencuri kan. Walaupun dah lah ada pencuri tu pula kita tak boleh tangkap. Saya memang bukan spy lah, memang tak boleh. CIA pun tak boleh tangkap pencuri yang bernama inflasi tu. Jadi kalau agensi hebat-hebat pun tak boleh tangkap kan. Saya ni siapalah lagi nak mengelak daripada mencuri tu. Jadi saya kita tukarlah sama-sama daripada kertas tadi jadi emas. Okey. Untuk menjaga daripada pencuri, kedua, kekayaan yang kita ada tu kita jaga, wealth protection. Yang paling penting tuan bila quantum metal ada facility kan untuk jadi kaya. Itu yang sangat-sangat menarik minat saya. Clear tuan-tuan? Jadi sama juga dengan ASB kan. Bila kerajaan sediakan facility untuk loan, ramai tak orang ambil. Saya mengakui, saya masih dari golongan marhain, saya perlukan facility tuan-tuan. Facility untuk mencipta kekayaan. Dan facility ni terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Janji dia ada IC. Tak perlu Citris, tak perlu nak cek Citos apa semua. Apa yang you perlu buat sekarang adalah sign up. Sign up saja. InsyaAllah kita akan leadkan satu-satu macam mana nak mencipta kekayaan. Okey? Dan saya nak share satu cerita. Masa mula-mula saya diperkenalkan oleh introducer saya, dia simpan dalam gold leverage account 50 unit. 50 unit tu pula kan, bernilai 304 gram. Duit dia sendirilah. Dan Quantum Metal menyediakan pembiayaan kan, dia ada satu ekosistem. One thing bagus tentang Quantum Metal ni, dia orang tengah saja tuan. Emas bukan emas dia, fund pun bukan fund dia, tetapi dia ada satu ekosistem, benda tu semua dia sediakan. Dia middleman saja. Itu sebab konsep kita konsep tawaruk, orang tengah yang menyediakan sistem. Emas pun emas terbaik, peti besi pun peti besi yang sangat selamat, diinsuredkan lagi. Dan bila saya faham benda ni sangat selamat, risiko tinggi, risiko downside risk sangat rendah. Malahan tanyalah 10 orang. Okey, saya nak tanya soalan lagi. Tuan-tuan jawab dengan diri sendiri, you rasa emas setahun daripada sekarang naik atau turun? Kalau jawapannya adalah naik, dan saya nak beritahu, Quantum Metal menyediakan pembiayaan. Alang-alang kita nak jadi bijak, kan? Selain menjaga diri daripada inflasi, sebab tu saya seru simpanlah dalam emas sebanyak yang mungkin, kan? Kalau perlukan boleh pajak rendah pula harga, kan? Dan yang paling penting, kalau you betul-betul nak kaya, Quantum Metal menyediakan pembiayaan automatik, nampak? Yang inilah yang saya share dengan kawan-kawan. Dan maka apa berlaku? Salah satu sahabat saya, kan? Kami buat satu kempen. Ni kempen yang jadi kaya selain daripada menyimpan, kan? Iaitu satu rumah 1 kilogram. One house 1 kg gold. Okay? Kalau you nak beli emas kat luar tanpa pembiayaan, untuk beli 1 kilo 270,000, spread tinggi. Di sini spread rendah, kan? Ada pembiayaan lagi. You beli, you tunggu saja emas naik. Emas naik 10%, you untung 100%. Okay. Saya rasa saya dah dekat ini sharing saya pada malam ni.